pag-ibig. Ikaw ang bini-bini na ninanais ko. Bini-bini mariki. Aku ingin menceritakan kisah yang berlaku kepada diri aku ketika di tingkatan 1 dan 2 2016 dan 2017. Kisah ni berlaku dekat sekolah lama aku di Sabah. Masa tu aku sekolah di sesi petang. Aku seorang yang pendiam masa tu. Sepanjang aku di tingkatan 1 dan 2, aku adalah jenis yang suka balik lewat. Semasa orang lain dah balik, aku masih berada di sekolah kerana masih ramai pelajar berada di pintu pagar sekolah. Jadi, aku balik lewat sehingga sekolah betul-betul sunyi. Kejadian ini berlaku apabila waktu balik. Aku pergi ke kantin untuk duduk sementara menunggu pelajar lain balik. Masa tu, kantin sudah sunyi, hanya ditemani angin yang dingin. Di sebalik angin yang dingin, aku terdengar bilik paip sikit di tandas lelaki berbuka. Pada awalnya, aku tidak hiraukan. Mungkin ada orang sedang mencuci tangan. 3 minit kemudian, bilik paip masih lagi kedengaran. Aku masa tu fikir ada orang tengah bazirkan air. Aku pun pergi ke tandas untuk memastikan apa yang berlaku, tetapi tiada sesiapa di dalam tandas. Aku mula rasa tidak sedap hati, ditambah bukan pula rasa seram sejuk. Dengan tidak melengahkan masa, aku tutup bilik paip, ambil beg dan keluar dari sekolah. Semasa keluar dari sekolah, pakcik pengawal keselamatan dari tadi memandang aku dengan wajah yang pelik. Kenapa dia pandang aku macam tu? Aku tak nak ambil tahu. Aku cuma tak nak tertinggal van. Aku berlari ke tempat menunggu van yang hantar aku balik ke rumah. Apa yang berlaku tadi, aku sendiri tidak pasti. Bilik paip terbuka sendiri, tapi tiada seorang pun di dalam tu. Tempat menunggu van tu lebih kurang 1,5 kilometer dari sekolah. Ketika aku lalu dekat tempat orang bermain bola, aku nampak ada seorang pakcik dengan beberapa orang remaja sedang lepak di pondok. Tetapi yang peliknya, pakcik tu tak dilayan, seolah-olah mereka tidak nampak kewujudan pakcik tu. Tanpa berfikir panjang, aku pun meneruskan perjalanan dalam keadaan berpeluh menuju ke menunggu van. Maklumlah berlari tadi. Setibanya di tempat tersebut, van hampir meninggalkanku. Nasib baik sempat masuk. Kalau kena tinggal, tentu kena marah dengan ibu bapa dekat rumah. Beberapa hari kemudian, aku masih dengan tabiat aku, iaitu tunggu di sekolah sementara menunggu pelajar lain dah balik. Semasa melihat pemandangan di koridor bilik KHB, kemahiran hidup berisi padu, aku terdengar ada orang sedang bercakap-cakap di tingkat 2. Suara mereka jelas didengari. Aku pun melihat ke atas untuk memastikan siapa yang sedang berbual. Tetapi tiada siapa pun yang berada di tingkat 2. Kosong pula tingkat tu. Aku pun ambil keputusan untuk keluar dari sekolah. Masa nak keluar dari sekolah, tiba-tiba terdengar bunyi orang berlari berkejaran. Aku pun jeritlah. Siapa tu? Tiada siapa pun yang menjawab. Tiba-tiba ada hentakan kaki di koridor atas. Aku pun lari meninggalkan tempat tu. Setibanya di tempat menunggu van, aku bernasib baik van belum datang. 2 bulan tiada benda pelik berlaku sehingga bulan Oktober. Mata pelajaran Bahasa Melayu, cikgu membawa kami ke perpustakaan. Laluan di luar perpustakaan memang gelap sebab perpustakaan berada di depan bilik guru 3. Sepanjang berada di perpustakaan, aku hanya membaca buku dan bosan. Sedang kusyuk membaca buku, aku ternampak ada kelibat di luar perpustakaan. Aku cuba meneliti. Kelihatan seorang lelaki dengan baju kelumuran darah. Perasaan takut terus mengelubungi. Mengamam memang seram. Kalau lihat lelaki tu, aku tutup muka dengan buku. Bila tengok balik, benda tu sudah tak ada.
Kawan aku yang duduk di sebelah melihat aku dengan pelik. Dia tanya kenapa dengan aku. Aku hanya beritahu yang aku terkejut mimpi jatuh dari bangunan. Kalau aku bagi tahu dia tentang apa yang aku nampak tadi, sudah tentu dia tak percaya. Peperiksaan akhir tahun pun sudah berakhir. Maka ramailah dekat kelas aku berbual tentang cuti hujung tahun. Ada yang balik kampung, ada yang bercuti ke tempat menarik, ada yang duduk rumah saja. Aku cuma duduk diam di tepi tingkap sambil memandang kelas lain. Aku nampak di tingkap atas pintunya sekali terbuka dan tertutup. Aku perhati pintu tu cuma memastikan adakah disebabkan angin. Sah, memang pintu tu buka tutup sendiri. Aku pun buat-buat tidur sementara menunggu waktu balik. Selepas kes tu, maka cuti hujung tahun pun tiba. Aku tidak mahu memikirkan perkara itu sepanjang aku cuti di kampung.